Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azlinda. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan kamu tentang aspek tata bahasa Melayu, iaitu ayat seruan. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, jom kita kenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat seruan. Menurut Tata Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, ayat seruan ialah ayat untuk menyatakan perasaan seseorang seperti gembira, sedih, marah, terkejut dan sebagainya. Murid-murid, kenalkah kamu dengan simbol ini? Ya, simbol ini dikenali sebagai tanda seru. Tanda seru ialah tanda baca yang perlu diletakkan di hujung ayat seruan. Ingat tahu, di hujung ayat, bukan di bahagian hadapan ayat. Dalam ayat seruan, pastinya kita akan bertemu dengan kata seru. Apakah yang dimaksudkan dengan kata seru? Baiklah murid-murid, kata seru merupakan perkataan yang melambangkan perasaan seseorang dan perkataan ini digunakan untuk membentuk ayat seruan. Sebelum kita teruskan dengan contoh-contoh ayat seruan, jom kita perhatikan dahulu cara-cara menulis ayat seruan. Dalam ayat yang diberikan yang berbunyi, "Amboi, cantik sungguh kamu hari ini." Dalam ayat ini, kita dapati perkataan amboi. Amboi ini merupakan kata seru. Dan cuba perhatikan selepas kata seru, terdapat tanda koma. Tanda koma ini mestilah kita letakkan selepas kata seru. Dan cuba perhatikan pula di penghujung ayat ini. Di penghujung ayat ini, kita mestilah letakkan tanda seru untuk melengkapkan ayat seruan ini. Cikgu harap kamu faham ya, murid-murid? Baiklah murid-murid, untuk lebih faham, cikgu akan berkongsi dengan kamu beberapa contoh kata seru dan perasaan yang terlibat atau yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut, serta beberapa contoh ayat seruan yang sesuai. Jom kita lihat satu persatu. Jom kita lihat contoh yang pertama ini, iaitu perkataan aduh. Aduh ini membawa maksud sakit. Contoh ayat seperti berikut. Aduh, sakitnya kepalaku hari ini. Untuk seterusnya, perkataan amboi. Perkataan amboi ini membawa maksud perasaan kagum. Contoh ayat seperti berikut. Amboi, besar sungguh rumah kamu. Dan seterusnya kita lihat perkataan cis. Cis ini sebenarnya membawa maksud perasaan marah, benci atau tidak suka. Contoh ayat seperti berikut. Cis, engkau tidak patut datang ke sini lagi. Untuk yang seterusnya, ini ialah
perkataan yang membawa maksud hairan, terkejut dan terperanjat. Contoh seperti ayat ini. Ini kan ibu saudara Ahmad. Okey, untuk seterusnya, pula bermaksud tidak setuju atau menolak sesuatu. Contoh ayat seperti, aku tidak patut dibuang kerja. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan contoh-contoh yang berikut, iaitu perkataan hai. Perkataan ini sebenarnya bertujuan untuk menegur atau menarik perhatian seseorang. Contoh ayat seperti berikut. Hai, sayalah guru kelas kamu untuk tahun ini. Baiklah, untuk perkataan pula membawa maksud perasaan kecewa, kesal atau teringat akan sesuatu. Contoh ayat seperti, tidak kusangka ini hanyalah mimpi. Baiklah, kita teruskan dengan perkataan syabas. Perkataan ini sebenarnya membawa maksud perasaan gembira atau untuk menyatakan perasaan berpuas hati. Contoh ayat seperti berikut. Syabas, tugasan kamu ialah tugasan yang terbaik. Berikutnya, perkataan wahai. Perkataan ini sebenarnya bertujuan untuk menarik perhatian seseorang. Contoh ayat seperti berikut. Wahai anak-anakku, usahlah kalian bersedih hati lagi. Baiklah, kita teruskan dengan contoh yang terakhir, iaitu perkataan celaka. Baiklah murid-murid, sebenarnya perkataan ini sangatlah kasar dan cikgu harap kamu tidak sewenang-wenangnya menggunakan perkataan ini ketika berkomunikasi dengan sesiapa, tidak kira dengan kawan ataupun dengan orang yang lebih dewasa. Baiklah, celaka sebenarnya bermaksud maksud tidak setuju atau menolak sesuatu. Contoh ayat seperti, celaka, langkah mayat aku dulu kalau engkau berani. Murid-murid, bagaimana dengan pembelajaran kita tadi? Cikgu harap kamu faham dan dapat mengenali ayat seruan serta dapat menulis ayat seruan dengan betul. Baiklah, kini tibalah masanya untuk kita teruskan dengan latihan pengukuhan. Sebelum kita membuat latihan, sila perhatikan arahan yang diberikan. Padankan kata seru dengan ayat yang diberikan. Baiklah, cikgu berikan masa kepada kamu selama 10 minit untuk menyelesaikan tugasan ini. Selamat maju jaya dan kembali selepas ini. Baiklah murid-murid, cikgu yakin kamu telah pun bersedia dengan jawapan masing-masing. Jom kita semak sama-sama. Untuk ayat yang pertama, amboi, agak-agaknya yang mana satukah jawapannya? Ya, jawapannya ialah cantik sungguh jam tangan kamu. Okey, untuk yang seterusnya, nah, ya betul, ambillah duit ini. Dan untuk yang ketiga, cis. Ya betul, berani kamu mencabar saya. Yang seterusnya, inilah buku saya yang hilang itu. Dan yang terakhir, ayat syabas. Pastinya kamu mendapat keputusan cemerlang.
Sekian sahaja dulu perkongsian kita pada kali ini. Cikgu berharap dengan perkongsian ini, cikgu telah berjaya membantu kamu untuk mengenali ayat seruan serta dapat menulis ayat seruan dengan betul. Cikgu juga berharap dengan ilmu yang cikgu kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa ya, subscribe, like and share. Sekian dulu, terima kasih, sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Everything changes.